Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Wa usalli wa usallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara Menteri Besar Aminuddin Harun, saudara-saudari Fadilah Siddiq, Menteri Pendidikan, Ahli Parlimen mahu menangkap Menteri Pertahanan Dr. Muhammad Hassan, Pengetua dan keluarga Kementerian Pendidikan, ahli-ahli masyarakat kerajaan negeri dan rakan-rakan yang saya muliakan. Kunjungan yang singkatnya saya putuskan ini sekadar melihat perkembangan kesan dari kerusakan kebakaran. Walaupun saya tahu ahli Parlimen Dr. Muhammad Hassan telah mengambil langkah-langkah yang perlu dan kerajaan negeri juga segera mengambil tindakan membersihkan. Tetapi dan peruntukan diluluskan pun pada peringkat awalnya, tetapi pelaksanaannya itu terlalu mengikut proses dan agak mengambil masa. Jadi melalui satu menteri besar dan dua menteri ini desak saya, jadi saya tak ada pilihan. Jadi oleh demikian saya akan pastikan peruntukan juga ditambah dan pelaksanaan disegerakan. Saya difahamkan bahawa kelulusan diberikan sekitar hampir 3 juta, tapi untuk dengan melihat keadaan asrama dan bumbung dan surau tentunya tidak mencukupi, dan saya akan minta bisa bincang dengan pengarah JKR supaya dapat, dan Kementerian Kewangan akan memberikan kelulusan khas supaya dipercepatkan dan tidak diikuti proses JKR kerana akan fast track tender prosesnya dipercepatkan. Peruntukan yang diumumkan sebelumnya akan ditambah menjadi 3.89 juta. Dan oleh kerana ini juga melibatkan kerusakan, ada keperluan untuk menambah dan perbaiki bilik guru dan surau, maka saya tambahan RM310,000 lagi untuk tujuan itu. Ni esok orang tanya di Tambun dan Matang Paus, saya belum tambah apa-apa lagi. Semalam saya pergi Tambun, saya tak ada umur apa-apa tambahan. Tetapi kerana keperluan mendesak, maka saya datang dan umumkan. Terima kasih kerana kecekalan, komitmen pengetua dan rakan-rakan pendidik dan juga disiplin anak-anak di sini yang dapat mengangkat kedudukan SMK Agama Datuk Haji Abu Hassan Sail ini menjadi di antara sekolah yang tercatat sebagai cemerlang. Kita lihat umpamanya, sekolah ini tidak daif, tetapi tidak dari segi prasarananya, tidak tentunya sangat sederhana. Kalau tengok asrama itu, kesesakan itu luar biasa. Kemudahan-kemudahan agak minima, tetapi masih mampu kerana komitmen dan dedikasi tenaga pengajar dan disiplin anak-anak dapat masih mengangkat martabat sehingga jadi satu sekolah cemerlang. Maka dengan kemudahan tambahan ini yang saya umumkan dan akan disegerakan, saya percaya sekolah ini akan muncul bukan sahaja sebagai sekolah cemerlang, tapi sekolah contoh bagaimana kita kendali dan didik anak-anak kita. Dan kita tahu kita baru sambut Hari Guru dengan Menteri Pendidikan Fadilah Siddiq, dan kita tahu bahawa pendidikan ini kalau dalam konsep madaninya ialah menimba ilmu, tentunya memperoleh keterampilan, kemahiran dalam bidang-bidang tertentu, termasuk para hufaz, pendidikan agama dan pendidikan aspek-aspek dunia. Kita tekan keperluan kecemerlangan. Dan apa arti pendidikan kalau sekadar mempertahankan yang ada? Dalam Islam itu semangat islah mastata'tu, perubahan ke arah kebaikan. Atau dalam rumusan hadis Nabi Muhammad SAW, itqan fil amal, kecemerlangan dalam amal.
Kita dengar hanya teori-teori pengurusan sekarang tentang striving for excellence. Tetapi rumusan hadis Muhammad SAW itu tak ada hidup ini kalau tidak mau strive for excellence. Dalam hijratun Nabi Muhammad SAW dari Makkatul Mukarramah ke Yathrib yang kemudian dikenal sebagai Madinah Al-Munawwarah, itu maknanya meninggalkan yang lama, satu sistem pemerasan, penindasan, perhambaan, perkauman yang sempit, kebencian antara manusia, kepada satu sistem yang lebih inklusif, menghormati, mengangkat martabat umat Islam, menghormati hak dan mendakap semua suku kaum dan suku agama. Kemudian tidak hanya mengekalkan sistem itu, tapi dengan kekuatan akidah, dengan akhlak, dengan syakhsiyah, dapat membina satu umat di paksi di Madinah, sebab itu disebut Madinah Munawwarah. Kemudian mengangkatnya sebagai satu tamadun. Sebab itu kalau dalam doa kita sebagai pendidik, sebagai pelajar, adabani rabbi fa ahsana ta'dibi, ya, menyempurnakan adab. Sebab itu saya sebut madani, kerana punca paksi Madinah tentunya kemudian membina tamadun. Tapi membina tamadun itu kerana dengan nilai. Bagaimana boleh kita membina tamadun? Dapat pendidikan, sama pendidikan bidang teknologi atau sains, atau pendidikan agama atau pendidikan Islam, kemudian masih tebal sikap permusuhan, masih rendah nilai untuk menghormati sesama manusia, maka tidak mungkin kita dapat membina tamadun dengan kepribadian yang unggul. Sebab itu di kalangan pendidik harus kita faham. Pahaman tentang Islam dan ilmunya juga harus didasari dengan kekuatan ilmu, dengan hujah, bukan dengan fitnah, bukan dengan sembrono menghukum orang. Islam itu tegak kerana kekuatan dan dasar ilmu dan nilai dan akhlak, baik dari pimpinan teratas sehingga pendidik dan pelajarnya. Jadi saya seru rakan-rakan di sini, bila sudah minta kemudahan, saya beri kemudahan. Ya. Itu ada ruang walaupun terbatas. Kalau keadaan ekonomi kita tu lebih baik, puluhan juta boleh diberikan. Tapi peringkat awal ini sebaik mungkinlah kerana kita mau martabatkan Islam di negara kita. Berapa peruntukan Kementerian Pendidikan? Tertinggi dalam belanjawan madani, 55.2 bilion ringgit. Berapa peruntukan untuk sekolah-sekolah daif dan sekolah-sekolah tahfiz dan sebagainya, juga tinggi, 150 juta ringgit tahun ini untuk mahat tahfiz sekolah pondok yang daif di negara yang berdaftar dengan JAKIM. Mana boleh katakan kita remehkan kedudukan Islam? Peruntukan kita tu lebih tinggi daripada tahun-tahun sebelumnya. Itu kenyataan. Itu beda fakta dengan auta. Beda dengan sentimen politik yang melulu, yang menanam kebencian atas nama Islam. Sebab itu saya mengajak anak-anak dan saudara-saudara supaya pertahankan budaya ilmu dalam Islam yang menilai cara bijak bil hikmah wal mau'azatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Itu tuntutan Al-Quran. Mesti dengan hikmah, mesti dengan istilah yang baik, mesti menyeru. Jangan lemah merasa untuk terus membuat seruan, tetapi mestilah dengan kaedah dan cara yang baik. Jadi terakhir kita bergelut lagi dengan isu Allah ini. Apa perbedaan dia? Tak ada perbedaan. Keputusan kerajaan sejak 1986 dan keputusan Majlis Raja-Raja Melayu, walaupun ada pandangan berbeza, tetapi keputusannya ialah bahawa Allah itu hanya digunakan di kalangan masyarakat Islam dan kitab-kitab orang Islam, tidak oleh bukan Islam. Tapi untuk Sabah dan Sarawak
diputuskan membolehkan. Itu keputusan. Sejak 1986 diperakui dan diperkenan oleh raja-raja. Sebab itu dalam syuarat Jemaah Menteri, Saudara Mak Hasan pun ada, Saudara Fadlina pun ada, saya menghubungi Tuanku Yang di-Pertuan Agong, Kebaduli Yang Maha Mulia. Saya tanya, Jemaah Menteri buat keputusan peraku dan perkenan yang ada, tak ubah. Tetapi kalau nak perkemaskan beberapa isu supaya jangan timbul pertikaian di mahkamah dan sebagainya, kita akan usulkan beberapa cadangan memperkemas keputusan itu. Maka Yang di-Pertuan Agong perkenan, dan kita akan bawa untuk pertimbangan dan perkenan Raja-Raja Melayu. Jadi isu apa dia bangkitkan ni? Oh, sebab isu kita tidak rayu. Itu tidak rayu ini soal Sarawak. Keputusan di Sarawak itu sudah dimuktamadkan sejak 1986. Kalau kita tahu sebagai kerajaan dah tahu dah salah, macam mana kerajaan nak rayu? Apakah dengan ini maknanya kita mengaku kalah, menyerah? Tidak. Sebab keputusan tidak boleh menukar dasar yang ditetapkan. Faham anak-anak? Tak faham saya panjang lagi sampai khutbah jemaat jadi. Ini penting, kita boleh tegur, boleh beri pandangan, tetapi jangan fitnah. Mesti guna fakta. Ya, faktanya yang diputuskan dalam Jemaah Menteri iaitu tidak ada pertukaran sama sekali dasar. Yang dimaksudkan dulu ada orang cadang nak rayu. Ya, cadang rayu. Siapa dia? Seorang wanita Kristian. Di mana? Di Sarawak. Apa keputusan kerajaan dan Raja-Raja Melayu? Sarawak dan Sabah itu diberi kelonggaran. Jadi kita nak bawa mahkamah, dah tahu memang tak ada kes untuk menang. Tak cerdik dah namanya. Oh, tapi tidak, kita harus tegas dan tidak tolak ansur. Kita tunjuk bahawa kita ini Islam. Tapi Islam ni guna fakta, guna dasar keputusan dia. Kalau keputusan dirubah, umpamanya katalah Raja-Raja Melayu kata tak boleh sesiapa bukan Islam di seluruh negara, anda kita patuh. Ya. Tapi sekarang ini boleh di Sabah Sarawak. Bukan keputusan saya. Keputusan raja-raja dan keputusan kerajaan daripada dulu, termasuk semasa parti-parti lain perintah 2-3 tahun yang lalu ni, dia tak ubah pun. Tak ada perubahan sama sekali dalam 3 tahun yang lalu. Dan mengapa harus dikecam? Kerana kita tidak bertegas. Nah, ini supaya saya terangkan, supaya Negeri Sembilan ni tanggungjawab saudara semua yang hadir dan saudari untuk terangkan kepada ibu bapa. Tak ada perubahan. Maka peruntukan untuk Islam ditambah. Kalau ada kerusakan yang diluluskan, saya datang, saya lihat sendiri dan saya tambah lagi. Pengetua tak sebut pun baik ke surau, saya luluskan. Dia sebut banyak, dia sebut makmal, bumbung, termasuk bumbung yang sebelah sini. Ya, luluskan. Kau tidak Menteri Pertahanan nanti ganggu saya kalau saya tak luluskan. Jadi saudara, saya harap ini kita manfaatkan dengan sebaiknya. Bahawa ilmu ini juga satu amanah. Saya akhiri dengan mengingatkan apa yang pernah disebut oleh Abul Hasan, Maulana Abul Hasan Ali Nadawi, seorang ulama besar India. Dia kata kita kena ingat cabaran bagi kita semua ini. Kita bukan hidup dalam masa zaman jahiliyah. Tidak. Ia era not in an era of ignorance. Bukan zaman di mana wanita dibunuh, bayi wanita dibunuh. Tak ada. Tetapi ciri-ciri masyarakat jahiliyah itu masih ada. Kerana yang berkuasa itu kerjanya bolon harta, tindas rakyat yang berkuasa. Yang kedua yang berharta, kira harta dia. Dia tak kira keadilan. Kalau dia ada kilang untungnya 1 bilion, nasib pekerja masih gaji RM800. Itu mengikut Abul Hasan Ali Nadwi, bukan mengikut Anwar Ibrahim. Ini ciri masyarakat jahiliah. Yang pertama, yang berkuasa menindas dan membolot untuk diri dan keluarga. Yang kedua, yang berharta, yang menindas dan tidak mengagihkan kekayaan cara adil. Dan yang ketiga, ingat,
guru-guru, ustaz, ilmuwan, intellectual. Itu dia. Yang ketiga, challenge dia apa? Ada ilmu bukan untuk mendidik dan memberikan kebenaran, dia guna ilmu untuk putar alam. Itu mengikut Maulana Abul Hasan Nadwi, ahli Nadwi, cara ringkas saja. Mungkin guru-guru dan pengetua boleh tolong dalam tazkirah kemudian jelaskan 3 ciri jahiliah ini. Tentang orang yang berkuasa dicabar untuk berfikir. Betul atau tidak dia guna kuasa untuk menegakkan keadilan dan tidak memeras dan tidak memunggah kekayaan. Orang berharta kena ingat, harta itu tidak mungkin dipunggah. Saya bila bercakap tentang gaji minima baru-baru ini dan ada tokoh-tokoh marah, saya sebut, boleh tak kamu jadi seorang saudagar yang berjaya kalau tak ada orang tukang cuci, tak ada orang bersihkan makmal, tak ada orang masak untuk kamu? Apa orang ni semua tak ada nilai dalam hidup? Jadi sebab itu kena jaga supaya adil kepada semua. Yang ketiga, seorang yang berilmu dan saudara, anak-anak dan saudara-saudara harus juga ingat ilmu itu juga amanah. Supaya jangan kita terhimpit atau terseret dengan satu ciri masyarakat jahiliyah, iaitu ilmu yang disalahgunakan. Sama ada untuk memuja tak tentu arah, macam golongan para syu'ara, ataupun menggunakan fakta sebahagian untuk mengelirukan dan menipu dan memadamkan setengah fakta yang lain kerana tak selari dengan parti dia atau tak selari dengan kabilah dia atau tak selari dengan kaum dia. Tak boleh. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita. Sekali lagi terima kasih kepada pengetua dan seluruh keluarga pendidik di sekolah ini dan anak-anak yang hadir. Saya ucap jazakumullah khairan kathiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.